Sekolah Model Khas Komprehensif 11 akan diperluas. Yang di-Pertuan Agong zahir penghargaan buat warga PDRM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Edisi Isnin 20 Mac 2023 Berita Wilayah membawakan laporan terkini seluruh negara. Saya Nurul Hidayah Nawai, lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Terengganu mengisi paparan pada petang ini. Terus setia 1 jam bersama Berita Wilayah. Sekolah Model Khas Komprehensif 11K11 akan diperluaskan lagi di seluruh negara dalam usaha menangani masalah keciciran dalam kalangan murid. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, setakat ini hanya 2 negeri iaitu Pahang dan Sarawak punyai sekolah model khas K11 yang beroperasi dengan baik. Atas beberapa keprihatinan yang tinggi. Pertama adalah untuk mengelakkan keciciran di kalangan anak-anak orang asli di kawasan Kuala Lumpur sini dan sekolah ini khususnya. Yang kedua adalah untuk menjamin akses pendidikan yang berkualiti kepada anak-anak orang asli ini. Dan ketiga, untuk memastikan bahawa persekolahan mereka dan juga jaminan kepada pendidikan mereka ini terjamin dalam projek-projek khas seperti ini. Fadlina meninjau hari pertama pengoperasian persekolahan di Sekolah Model Khas K11 di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK RPS Betau Lipis Pahang. Sekolah K11 adalah sekolah komprehensif yang punyai murid dan pelajar daripada tahun 1 hingga tingkatan 5. Negeri Sembilan pula punyai sekolah pertama dengan model komprehensif 9K9. Sekolah Kebangsaan SK Datuk Undang Abdullah Jelebu yang berada dalam kategori sekolah itu turut meriah dengan kehadiran pelajar baharu dan pelajar sedia ada bagi meneruskan sesi tahun ini. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan Dr. Roslan Husin berkata, pelaksanaan sekolah K9 di kawasan ini membolehkan pelajar tahun 1 hingga tingkatan 3 ditempatkan dalam satu kompleks sekolah yang sama. Ia bagi menangani isu keciciran murid sewaktu transisi daripada tahun 6 ke tingkatan 1, memastikan kemudahan sekolah kurang murid SKM digunakan secara optimum dan menjimatkan kos perbelanjaan membina sebuah sekolah menengah yang baharu. Guru-gurunya dihantar ke sini. So, saya ada 5 orang guru telah kita hantar ke sini untuk memastikan perjalanan tingkatan 1 itu berjalan. Tetapi dari segi aspek pengurusan, sekolah yang akan bantu. Sekolah tingkatan 1 dah hingga tingkatan 3. Tingkatan 3. Tapi buat masa ini tingkatan 1 lah sebab kita baru dalam kelompok ini baru dilancarkan. Pendaftaran 25. Patutnya 25. Untuk yang akan satu kelas lah 25 orang murid ni yang akan melanjutkan pelajaran ke tingkatan 1. Ya. So 25 orang lah ni. Ya, 25 orang. SK Datuk Undang Abdullah ini merupakan salah sebuah sekolah yang tersenarai antara 5 buah sekolah dalam perluasan sekolah K9. Ia merupakan komitmen Kementerian Pendidikan dalam memastikan kanak-kanak yang tinggal di pedalaman dan pulau dapat akses pendidikan serta mengurangkan keciciran. Sekolah ini mempunyai seramai 164 murid. Dalam pada itu, sejumlah 194,333 murid sekolah peringkat rendah dan menengah di Negeri Sembilan memulakan hari pertama sesi persekolahan 2023-2024. Baik saudara, seperti yang dihasratkan Kementerian Pendidikan KPM, fokus persekolahan minggu ini pelaksanaan pendidikan didik hibur dan pembelajaran berasaskan projek mudah. Itu yang mula dilaksana di kesemua sekolah. Tujuannya menarik minat pelajar untuk hadir ke sekolah.
Pengarah Pendidikan Pulau Pinang Abdul Rashid Abdul Samad berkata, penerapan itu menjadi kemestian dalam minggu ini. Aktiviti yang dilaksana bergantung kepada kreativiti pengetua dan guru besar dalam menarik minat pelajar. Ibu ni memang disarankan, diwajibkan kepada semua cikgu. Sama ada di dalam kelas atau di luar kelas. PDP itu boleh berlangsung di dalam atau di luar kelas. Dan sewajibnya ada elemen fun. Didik ibu tadi fun lah. Bukannya mengajar 30 minit atau sejam dengan keadaan yang tertekan. Kita tak nak macam tu. Kita nak setiap kali DSKP baru diteroka, setiap kali PDP baru disampaikan, kita nak ada elemen fun di situ. Fun learning. Ada bahasa Inggerisnya lah. Nak didik ibu. So sekiranya ada elemen didik ibu, budak ni akan tertunggu. Esok bila jumpa cikgu ni, dia tahu dah. Cikgu ni confirm ada lawak lah. Bukannya masuk kelas sampai ke habis, stres. Kita tak nak macam tu. Selain itu, pelibatan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta dalam pendidikan PIBKS dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG turut diberi penekanan dalam usaha menambah baik prestasi sekolah dan pelajar. Dia juga lihat kepada komitmen ibu bapa. Kalau sebelum ini kita lihat komitmen ibu bapa yang kurang, maka dalam seminggu ini disarankan khususnya untuk anak-anak tingkatan 5. Seawal minggu pertama ni kita dah engage dengan semua ibu bapa, menyatakan harapan pengetua, menyatakan apa yang boleh ibu bapa buat untuk sekolah masing-masing. Menerusi pendekatan ini, beliau yakin matlamat KPM untuk melahirkan anak yang baik lagi cerdik dapat dicapai. Di Pulau Pinang, 229,861 murid memulakan sesi persekolahan 2023-2024. Ia melibatkan 398 buah sekolah rendah dan menengah. Di Melaka, 141,089 murid daripada 316 sekolah rendah dan menengah memulakan sesi persekolahan hari ini. Ia melibatkan 80,512 murid sekolah rendah dan 60,577 murid sekolah menengah. Daripada jumlah itu, seramai 7,749 adalah murid tahun 1. Saya ucap terima kasih kepada para guru di seluruh negara, khasnya dari dalam negeri Melaka ini, dan saya mohon semua bersemangat wajar untuk kita pastikan anak-anak kita ini terus dapat dididik dengan baik. Buat para ibu bapa, saya yakin dan percaya setelah melalui mungkin tempoh kesukaran dan sebagainya, akhirnya hari ini anak kita dah kembali ke sekolah. Datuk Rais Yassin mengadakan lawatan di Sekolah Kebangsaan Krubong pagi tadi. Beliau berkata Kementerian Pendidikan KPM melalui Jabatan Pendidikan Negeri sentiasa memantau keadaan di semua sekolah bagi memastikan masalah kepadatan di beberapa sekolah di negeri ini dapat diatasi. Ketika ini terdapat beberapa projek pembinaan sekolah baru yang sedang dijalankan sekaligus dijangka menyelesaikan masalah berkenaan. Lembaga Tabung Haji hari ini mengumumkan kos bayaran dan bantuan kewangan haji untuk tahun 2023 bagi jemaah muassasah tahun giliran 2023 dan juga 2022 yang tertangguh akibat pandemik COVID-19. Untuk mendapatkan butirannya, langsung bersama wartawan Alif Ashraf Kamanur di Menara Tabung Haji. Silakan Alif. Baik, terima kasih dia di Angkasa Puri. Kos menyempurnakan ibadah haji secara muassasah untuk tahun ini terdapat peningkatan 8% berbanding tahun sebelum ini. Kenaikan 8% itu meliputi pelbagai aspek dan faktor yang mempengaruhi kos haji adalah di luar kawalan tabung haji. Jadi untuk itu kita bersama pengarah urusan kumpulan dan pengarah eksekutif Haji Lembaga Tabung Haji, Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Datuk Seri, berikutan pengumuman dari pihak tabung haji tadi, ada peningkatan kos menunaikan ibadah haji dan subsidi bersasar kepada golongan dalam kategori B40 dan M40. Mungkin Datuk Seri boleh jelaskan dengan lebih terperinci. Baik, terima kasih. Bagi kos haji pada tahun ini telah meningkat daripada tahun lepas banyak 8% ke 30,850
dan ini adalah berkaitan dengan beberapa faktor-faktor yang memang di luar kawalan tabung haji. Ya, di antaranya ialah dari segi inflasi yang meningkat di Arab Saudi dalam lingkungan 5% dan juga dari segi pergerakan mata wang asing kerana kebanyakan daripada bayaran-bayaran kepada perkhidmatan dan juga kemudahan di Arab Saudi ini dibuat secara bayaran kepada dalam bentuk Saudi Rial, ya, dan juga daripada US dollar. Dan ketiga ialah dari segi percukaian. Percukaian dari segi terutamanya VAT, Value Added Tax, yang pada kadar 15%. Ini satu jumlah yang besar, yang mempunyai impak yang besar kepada keseluruhan perkhidmatan dan juga kemudahan-kemudahan kita. Dan seterusnya beberapa charge tambahan oleh kerana ada perkhidmatan-perkhidmatan tambahan dan ditambah baik. Dan seterusnya juga dari segi pembangunan yang sedang lagi berjalan dengan begitu giat di kota suci Mekah dan juga di Madinah, di mana banyak juga hotel-hotel yang telah pun dirobohkan dan untuk pembangunan semula, dan ini telah pun mengakibatkan dari segi demand dan juga supply yang agak tidak seimbang. Dengan itu hotel-hotel yang berada di Mekah dan Madinah agak terhad, dan dalam masa yang sama juga ianya telah pun mengakibatkan kenaikan. Apatah lagi dengan pasca COVID-19, di mana beberapa hotel-hotel di Mekah dan Madinah belum lagi beroperasi. Dengan itu dari segi takungan hotel-hotel yang boleh beroperasi untuk operasi haji pada tahun ini agak terhad. Dengan itu maka dari segi permintaan yang tinggi, maka harga-harga juga meningkat. Ya. Baik, Dr. Sri, mungkin secara rasional lah, apa lagi punca kenaikan kos ibadah haji untuk tahun ini? Ya, saya rasa sudah tentunya pihak kerajaan Arab Saudi juga ingin yang terbaik untuk semua jemaah haji yang datang daripada seluruh dunia ini, dan perkhidmatan-perkhidmatan yang telah pun disediakan juga semakin tahun semakin baik, semakin ditambah baik dan meningkat dari segi taraf ataupun tahap perkhidmatannya. Jadi dengan itu sudah tentunya kos juga akan melibatkan kos yang lebih daripada tahun-tahun sebelum ini. Contohnya dari segi pengangkutan, mempunyai bas-bas yang lebih baik, dari segi perkhidmatan di Masyair ataupun di Arafah di Mina, perkemahan dan juga tapak perkemahan dengan kemudahan-kemudahan yang lebih baik, dan ini semua melibatkan kos yang lebih tinggi pada tahun ini, insya-Allah. Baik, terima kasih Datuk Sri. Baik, saya rasa itu saja perkembangan yang dapat saya kongsikan buat masa ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Kita kembali ke Angkasa Puri bersama Dia. Silakan Dia. Baik, terima kasih Alif untuk perkembangan langsung dari Menara Tabung Haji. Baik saudara, yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan penghargaan kepada warga polis Diraja Malaysia PDRM atas khidmat bakti dan jasa mereka. PDRM memikul amanah serta tanggungjawab memelihara keamanan negara dan rakyat. Menerusi hantaran di Facebook, Sri Paduka turut menyanjungi pesara PDRM atas pengorbanan yang dicurah tanpa mengira penat lelah. Pagi tadi, Sri Paduka berkenan berangkat ke istiadat perbarisan peringatan Hari Polis ke-216 di Pusat Latihan Polis Kuala Lumpur. Turut berangkat Raja Pemaisuri Agong, Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Istiadat ini merupakan istiadat perbarisan kali pertama yang dihadiri baginda berdua. Hadir sama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 2 dekad berlalu, tragedi berdarah Bukit Jenalik Sauk tidak pernah dilupakan. Peristiwa tersebut masih segar dalam ingatan mereka yang terlibat, termasuk bekas pegawai Komando 69 Dato' Abdul Razak Muhammad Yusof. Sempena Hari Polis ke-216, wartawan Nur Ain Abu Bakar berpeluang mendekati individu berkenaan yang terlibat secara langsung dalam op subuh pada 6 Julai 2000. Kita saksikan. Mengimbas kembali peristiwa tersebut, Dato' Abdul Razak bersama pasukannya berjaya masuk ke kubu musuh dan berbincang secara bersemuka dengan Ketua Kumpulan Al-Maunah. Selepas lebih 2 jam, musuh akhirnya bersedia menyerah diri. Sebenarnya bagi saya operasi semua sama, ya, di mana dia memerlukan kita berhati-hati sebab kita pegawai polis ini kita
kita dibayar gaji untuk menjaga keselamatan orang, kan? Dan benda yang paling saya takuti ialah menembak orang yang tak berdosa. Itu yang paling takut. Bila ditanya apa dalam operasi itu, apa yang paling saya takut, saya katakan yang paling saya takut, saya nak menembak, takut tertembak orang yang tak bersalah. Insiden di Bukit Jenalik turut mengorbankan 2 anggota keselamatan. Mangsa merupakan Korporal Detektif Sangga Devon dan Korporal Matthew Anak Medan. Manakala 2 lagi individu termasuk seorang anggota polis turut menjadi tebusan. Pondok ini dijadikan tempat menyimpan bekalan makanan oleh kumpulan Al-Maunah ketika mereka berlindung di Bukit Jenalik ini. Manakala di sini pula dikatakan tempat mereka meletakkan penduduk kampung yang dijadikan tebusan Jaafar Putih sambil dipantau oleh 3 lagi ahli kumpulan tersebut. Selepas bersara, Dato' Abdul Razak kini aktif dengan aktiviti persilatan dan berhasrat melahirkan lebih ramai wiranegara yang dilengkapi dengan kekuatan rohaniah dan insaniah. Bapa kepada 5 cahaya mata itu turut menasihati anggota muda PDRM supaya sentiasa mengawal emosi ketika penugasan dan patuh kepada rule of engagement jabatan. Dan dalam beberapa hal, kan, kita berjuang ini, cuba kita laksanakan perjuangan ini kerana cinta, kan. Kita cintakan Allah dan Rasulnya, kan. Kita cintakan raja dan negara, kan. Dan dengan bila kita berjuang dengan cinta, kan, kita tak without hesitation kita akan berkorban, kan. Sebenarnya ramai orang bila dia berjuang, dia setakat nak memenuhi poket dia dengan gaji, kemudian tak ada pengorbanan yang sebenar. Laporan Nur Ain Abu Bakar, RTM. Usaha memastikan kualiti perkhidmatan internet terus menjadi keutamaan Kementerian Komunikasi dan Digital KKD. Antaranya komited menangani isu kelompongan liputan bagi menambah baik standard kualiti dan kuantiti pengalaman seperti di lebuh raya, dalam bangunan dan juga stadium. Ketika ini, capaian internet telah mencecah 97% untuk kawasan berpenduduk. Manakala bakinya terus menjadi fokus utama Pelan Jalinan Digital Negara Jendela Fasa 2 2023-2025. KKD juga komited memastikan ketersediaan sambungan gentian optik kepada 9 juta premis di seluruh negara dapat dicapai pada penghujung tahun 2025. Pada asalnya yang dirancangkan di bawah Jendela Fasa 2 bagi tahun 2022 hingga 2025 telah diawalkan pada Fasa 1 iaitu penghujung 2021. Pelaksanaan 5G yang dikendalikan Digital Nasional Berhad kini berada di landasan tepat untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Sehingga Februari 2023, sebanyak 4,363 tapak 5G telah siap dibangunkan di seluruh negara. Dengan jumlah tersebut, ketersediaan rangkaian 5G telah mencapai 54.7% populasi di dalam kawasan berpenduduk ataupun 54.7% coverage of populated areas. Dengan sasaran 80% di kawasan berpenduduk menjelang hujung tahun 2023. Inisiatif Jendela yang merangkumi 2 fasa mula dilaksana pada September 2020. Fasa 1 berakhir tahun lalu telah menunjukkan pencapaian memberangsangkan. Fahmi menjelaskan kepada media selepas mengumumkan kejayaan Jendela memenangi anugerah World Summit on the Information Society Prizes 2023 di Geneva, Switzerland baru-baru ini. Baik saudara, sebelum berita wilayah diteruskan dengan wilayah selatan, kita langsung ke Malaysia bagi mengikuti kemaskini cuaca semasa bersama Wan Muhammad Hafiz Hussein. Silakan Wan. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bermula pada 23 Mac nanti, bermulalah fasa peralihan monsun yang dijangka akan berterusan sehingga ke Mei 2023.
kebiasaannya pada fasa peralihan monsun ini angin akan bertiup dengan agak lemah daripada pelbagai hala dan ianya adalah kondusif bagi pembentukan awan aktif yang boleh membawa keadaan cuaca yang agak lembap seperti hujan dan juga dipepetir serta angin kencang dalam jangka masa yang singkat. Dan kawasan berpotensi adalah di bahagian pantai barat Semenanjung Malaysia, begitu juga pedalaman, serta di bahagian barat di negeri Sabah serta barat dan tengah di negeri Sarawak. Dan keadaan ini ianya adalah berpotensi menyebabkan banjir kilat di kawasan berkedudukan rendah dan juga pada kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Baik, seterusnya kita akan balik ke paparan gema carta angin. Carta angin. Pada ketika ini negara kita masih lagi menerima pengaruh angin daripada arah timur laut dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga ke 30 km sejam dan dengan keadaan angin yang kurang signifikan buat masa kini Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang serta lubang gelora di mana-mana kawasan perairan di rantau negara kita. Baik, bagi di negeri Sarawak pada kini terdapat kawasan penumpuan angin dan ianya adalah kondusif bagi pembentukan awan aktif yang mana cuaca lembap akan lebih tertumpu di bahagian barat di negeri Sarawak dan kali ini kita akan lihat dengan lebih terperinci melalui paparan gema radar nanti. Baik, seterusnya kita akan beralih ke paparan gema radar bagi Semenanjung. Bagi Semenanjung, pada ketika ini kebanyakan negeri dalam keadaan yang agak mendung disertai dengan hujan dan kita menjangkakan hujan ini akan berlanjutan sehingga ke lewat petang nanti bagi negeri-negeri di pantai timur. Tetapi bagi negeri-negeri di pantai barat seperti di Perak, Kedah, Selangor, Negeri Sembilan, pedalaman di negeri Pahang, Melaka dan juga di negeri barat kita menjangkakan keadaan cuaca lembap seperti hujan dan juga dipepetir boleh berlanjutan sehingga ke malam kerana hujan yang berlaku di kawasan pedalaman ini akan terus memasuki ke kawasan baratan selari dengan angin tiupan daripada arah timur laut. Baik, bagi negeri Sabah pada ketika ini hujan berserta berpetir di 1-2 tempat kini sedang berlaku hanya di bahagian Sandakan dan juga di bahagian pantai barat yang kita menjangkakan ianya akan beransur-ansur reda tidak lama lagi. Bagi negeri Sarawak keadaan lembap kini sedang berlaku terutamanya di bahagian barat dan juga tengah. Hujan masih lagi berlaku sejak pagi tadi sehingga ke kini dan ianya lebih tertumpu di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, di bahagian Mukah, Bintulu, Betong, Sarike dan juga di bahagian Seri Aman dan kita menjangkakan ianya boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Bagi bahagian lain seperti di Limbang dan juga Miri, hujan di satu tempat ini sedang berlaku dan kita menjangkakan ianya akan beransur-ansur reda tidak lama lagi. Dan bagi anda untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun boleh muat turun aplikasi My Cuaca ataupun My Gempa serta anda boleh layari Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube kami. Baiklah, seperti kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. kasih sayang dengan penghantaran percuma. Shopee Ramadan kasih sayang, tunjuk sayang dengan Shopee. Tunjukkan sayang dengan Shopee Ramadan kasih sayang. Beli sekarang.
Angka penduduk terjejas banjir di Johor semakin berkurang. Setakat petang ini, 8,650 orang masih berlindung di 47 pusat pemindahan sementara PPS di Batu Pahat. Menurut kenyataan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri yang melibatkan 2,475 buah keluarga, 3 sungai di daerah ini iaitu Sungai Bekuk, Sungai Sembrong dan Sungai Senggarang pula berada di aras amaran. 4,862 individu sektor pertanian dan industri agro makanan terkesan akibat banjir. Ia melibatkan anggaran kerugian RM35.52 juta. Esko Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Johor, Datuk Zahari Sarip berkata, individu terkesan melibatkan sektor tanaman, ternakan, perikanan dan asas tani. Daripada jumlah tersebut, 185 peternak terjejas banjir telah menerima bantuan makanan ternakan melibatkan peruntukan RM72,000. Manakala 23 pengusaha subsektor perikanan menerima bantuan berjumlah RM246,366. Juga 11 pengusaha nanas menerima RM182,372. Selain itu, Rizda turut membantu usahawan peternakan dan pertanian menerusi program aktiviti ekonomi tambahan AET Restart. RM3,000 setiap permohonan secara one-off dengan skop bantuan merangkumi perkara seperti bayaran sewa premis, pembelian peralatan, pembelian mesin, baik pulih mesin dan sebagainya. Baik saudara, menu Rahmah diperluaskan. Kini sudah ada biskut Rahmah. Orang ramai boleh menikmati tawaran biskut senilai RM5 melalui inisiatif Rahmah anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Laporannya langsung bersama Nur Amalina Abdul Halim di Alur Gajah. Silakan Amalina. Ya, dia saya kini berada di Alur Gajah Melaka sempena dengan program Jualan Rahmah Kasih Sayang Bersama Julis yang mana seperti mana yang dapat saksikan di belakang saya pada ketika ini sedang berlangsungnya ucapan perasmian oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN iaitu Senator Fuziah Saleh. Untuk makluman penonton-penonton setia RTM, promosi istimewa ini juga dijangka boleh didapati di lebih 5,500 peruncit di seluruh negara yang mana tawaran biskut bernilai RM5 ini dijangka dapat membantu meringankan perbelanjaan bagi setiap isi rumah. Yang mana program kali ini juga memberi 2 tawaran istimewa kepada pembeli, iaitu tawaran pertama menampilkan pek pelbagai jenis biskut seberat 289 gram yang mengandungi pelbagai jenis biskut sandwich berperisa. Manakala tawaran kedua pula adalah combo biskut crack yang mempunyai 3 jenis crack pelbagai perasa, dan diharapkan juga dengan program Jualan Rahmah Kasih Sayang Bersama Julis ini, program seumpama ini bukan sahaja dapat memberi manfaat kepada semua pengguna tetapi juga dapat memberi manfaat kepada peruncit-peruncit makanan lain di seluruh negara, dan inisiatif ini juga diharap dapat membantu memulihkan perniagaan peruncit di seluruh Malaysia dalam memastikan keadaan pasaran lembut dan juga menggalakkan ekonomi tambahan yang lebih kukuh. Dan untuk makluman penonton setia, selain daripada kedai sebeneka atau juga pasaraya, tawaran ini juga boleh diperolehi melalui pembelian dalam talian. Baik, saya kira sampai di sini dahulu langsung dari Alur Gajah Melaka sempena dengan program Jualan Rahmah Kasih Sayang Bersama Julis. Kembali semula bersama dia di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Amalina langsung dari Melaka. Baik saudara, jualan pra-Ramadan Melaka Madani 2023 bakal berlangsung esok di Pasar Tani Bukit Katil. Ia bakal menempatkan 50 gerai menjual barangan makanan termasuk keperluan harian seperti minyak masak, ayam dan sayur-sayuran. Menurut Biro Ekonomi DMDI, Datin Sri Azrin Abu Noh, pulangan jualan disasarkan sehingga RM200,000. Penganjurannya direalisasi dengan kerjasama Dunia Melayu, Dunia Islam DMDI, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama dan Jabatan Perkhidmatan Veterina. Jualan Pra-Aidilfitri Melaka Madani 2023 juga akan diadakan di lokasi yang sama pada 20 April depan.
Objektif kedua-dua program ini adalah untuk meningkat keupayaan ekonomi para peniaga dan menstabilkan kos sara hidup rakyat, khususnya semasa musim perayaan. Antara 4 teras strategik utama Melaka Madani ini adalah membina semula ekonomi selepas fasa COVID-19. Beliau memaklumkannya di air keruh. Tumpuan dari negeri di bawah Bayu, hampir 500,000 murid mula sesi persekolahan baru. Perinciannya bersama Muhammad Syarizam Awang. Silakan, Syah. Baik dia. Seramai 499,149 pelajar di Sabah memulakan sesi persekolahan 2023-2024 hari ini yang melibatkan 286,111 murid sekolah rendah dan 213,038 pelajar sekolah menengah. Secara keseluruhan, sebanyak 1,270 sekolah rendah dan sekolah menengah mula beroperasi melibatkan 42,489 guru. Manakala 40 sekolah swasta membabitkan 9,539 pelajar serta 769 guru juga memulakan sesi persekolahan. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah telah bersedia untuk sesi persekolahan 2023-2024 ini dengan sebaiknya. Jadi saya mengharapkan pemimpin-pemimpin sekolah dalam kalangan pengetua, dalam kalangan guru besar, PPD di seluruh 24 PPD Negeri Sabah bersama-sama untuk memastikan sesi pembelajaran kita untuk 2023-2024 ini akan berjalan dengan baik dan lancar. Abidin menyatakan demikian selepas meninjau operasi hari pertama persekolahan di Sekolah Kebangsaan SK Api-Api, Kota Kinabalu. Sementara itu, murid sekolah berkenaan ternyata kelihatan teruja dan gembira kembali ke sekolah. Senyum. Seronok. Seronok jumpa kawan. Seronok. Semalam bangun tidur awal. Ya, tidur awal. Jadi macam mana perasaan tadi? Senang robik? Belajar. Apa? Perasaan gembira? Gembira. Best juga. Dengan pun tak belajar. Masa cuti tu saya pun rindu kawan-kawan saya. Dengan pun cikgu saya. Happy jumpa kawan di sekolah. Best, dapat belajar juga. Belajar. Mata pelajaran Bahasa Melayu. Saya sangat gembira dan sangat seronok kerana dapat untuk berjumpa kawan dan dapat buat banyak aktiviti di sekolah dan dapat jumpa cikgu. Kementerian Pendidikan menetapkan tiada kelas akademik pada minggu pertama sesi persekolahan ini sebagai usaha memastikan pelajar lebih ceria ke sekolah. Lebih 1,000 anggota dan pegawai polis menjayakan sambutan Hari Polis ke-216 di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Sabah, Kota Kinabalu. Bertemakan Polis dan Masyarakat Berpisah Tiada, sambutan dilaksana mengikut istiadat polis. Sambutan dimulakan dengan lagu Negaraku dan seterusnya pemeriksaan perbarisan oleh Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jauteh Dikun. Beliau kemudian menyampaikan perutusan Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah disusuli lafaz ikrar dan taat setia serta persembahan pancaragam polis, penyampaian sijil anugerah integriti PDRM dan sijil penghargaan kepada sahabat PDRM. Hadir sama Pengarah Keselamatan Negeri Sabah, Datuk Nur Alam Khan Abdul Wahid Khan. Sementara itu, sambutan Hari Polis turut diadakan di IPD Sandakan yang dimulakan dengan pemeriksaan kawalan kehormatan perbarisan 33 anggota dan pegawai oleh Ketua Polis Daerah Sandakan ACP Abdul Fuad Abdul Malik. Turut diadakan penyampaian sumbangan kembali ke sekolah kepada anak-anak anggota PDRM. ACP Abdul Fuad ketika ditemui pemberita mahu warga IPD Sandakan sentiasa berganding bahu mempertingkat mutu perkhidmatan yang cekap, berkesan dan mesra. Kita perlu kekalkan profesionalisme kita dalam melakukan tugas, komited dengan lupa tanggungjawab tugas dan tanggungjawab kita sebagai polis negara Malaysia, apa yang perlu kita lakukan.
Usahawan Pomelo atau Limau Bali di Tenom berpeluang menikmati pulangan lebih lumayan hasil perjanjian persefahaman jual beli bersama Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA. Perjanjian melalui program ladang kontrak Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM ini bagi mendapatkan hasil buah berkualiti dan bergrade tinggi pada harga yang dipersetujui. Majlis menandatangani perjanjian persefahaman disaksikan Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Fong Hin di Kampung Intabuan Tenom. Perjanjian merangkumi bekalan buah seberat 1 hingga 1.8 kg sebiji dengan kuantiti minima 6,000 kg seminggu kepada FAMA pada harga pasaran semasa dengan harga lantai RM3.10 sekilogram. Terma-terma lain termasuk pematuhan peraturan penggredan, pembungkusan dan pelabelan GPL FAMA. Ia merupakan kesinambungan dari memorandum persefahaman di Meterai Oktober lalu melibatkan pembekalan sekurang-kurangnya 350 tan metrik pomelo tenom bernilai hampir 1.3 juta ringgit tahun ini yang membabitkan 21 penanam. Untuk memberikan lebih kebaikan kepada penanam pomelo. Yang pertamanya, mereka telah meningkatkan ini harga untuk beli balik untuk pomelo ini daripada RM3.20 untuk 1 kilo, dia naik ke RM3.60 1 kilo. So ini antara salah satu inisiatif FAMA yang terus jaga kebajikan rakyat. FAMA sudah ada, sudah macam anda FAMA lah kan, baru pendapatan pun okey sudah dari segi ekspor ke Semenanjung begitu. Jadi dengan bantuan mereka kami berjaya. Sebelum itu memang kami Pomelo ni susah mau mengekspor pergi Semenanjung dan juga tu harga pun tidak stabil. Jadi apabila kita ini join sudah FAMA, kita punya peserta petani di ladang Pomelo ni pun senang hatilah. Pasal harga pun stabil. Sementara itu, Chan turut menyempurnakan pelepasan lori FAMA yang menghantar buah pomelo ke Semenanjung menerusi kapal laut, seterusnya meninjau jualan terus dari ladang agro bazar rakyat di Pekan Tenom dan Papar. Paparan tadi mengakhiri perkongsian dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan dalam negeri, kembali bersama dengan Dia di Angkasa Puri. Silakan Dia. Baik, terima kasih Syah langsung dari Sabah. Baik, saudara, kita beralih ke Bumi Kenyalang. Antara fokus dari Sarawak, peringatan Hari Polis ke-216. Terus bersama rakan penyampai Bumawin. Silakan, Buma. Ya dia. Baik, sebelum itu kita dengan perkembangan ini. Penjawat awam di negeri ini memainkan peranan yang amat penting dalam menentukan kejayaan pelaksanaan pelbagai dasar, strategi dan inisiatif yang telah dirancang oleh Kerajaan Sarawak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonapeng berkata, dalam usaha untuk menjayakan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030, penjawat awam hendaklah sentiasa bersedia dan melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan yang relevan. Ini bagi memastikan agar mereka mampu menangani perubahan yang bakal berlaku di samping dapat menghasilkan kualiti tugas yang bermutu tinggi dan berinovasi. Dalam pada itu, beliau turut mengingatkan setiap penjawat awam untuk menjunjung tinggi budaya etika dan integriti serta komited menjalankan tugas yang telah diamanahkan. Jelasnya perkara ini amat penting bagi memastikan perkhidmatan awam akan terus mendapat kepercayaan dan menjadi harapan kepada rakyat. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata demikian dalam perutusannya pada buku cenderamata Majlis Penyampaian Pingat Perkhidmatan Setia bahagian Kuching di Kuching. Seramai 710 penerima dari 35 buah jabatan dan agensi kerajaan negeri dan persekutuan menerima pingat perkhidmatan setia pada majlis tersebut. Perolehan bagi penyediaan perabot di sebuah asrama sekolah di Mukah yang tular dalam media sosial baru-baru ini sudah dibuat dan sedang dilaksanakan secara berperingkat. Menurut Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Sarawak, Omar Mahli, hanya fasiliti di bilik asrama tersebut yang belum dapat disiapkan berikutan masalah kekurangan peralatan daripada pihak pembekal. Bahkan daripadanya telah dibuat perolehan dan pada awal tahun ini juga telah dibuat perolehan, cuma
barang tersebut belum sampai lah. Tapi untuk makluman semua, sebenarnya di SMP Mukah tu ada banyak bilik yang lain lah yang masih boleh digunakan sebenarnya. Dan sehingga semalam bila kita semak dengan pihak sekolah, perkara itu telah diambil tindakan, telah selesai lah sebenarnya. Cuma perolehan itu akan dibuat kepada masyarakat semasa lah. Berperingkat. Dalam masa sama, beliau turut memberitahu bahawa pihak sekolah juga sentiasa bersedia dan memastikan kebajikan para pelajar tidak diabaikan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas memantau situasi hari pertama pembukaan sesi persekolahan bagi tahun 2023-2024 di Sekolah Kebangsaan SK Petrajaya Kuching. Sesi persekolahan hari pertama di Sarawak hari ini berjalan lancar, membabitkan seramai 408,642 pelajar sekolah. Jumlah tersebut turut membabitkan 32,642 murid tahun 1 yang mendaftar di negeri ini. Sementara itu, seramai 440 murid di SK Limbang memulakan sesi persekolahan hari ini. Daripada jumlah itu, seramai 50 orang melibatkan murid prasekolah, 71 murid tahun 1, 62 murid tahun 2, manakala tahun 3 seramai 60 orang. Bagi tahap 2, seramai 69 murid tahun 4, 71 murid tahun 5 dan 57 murid tahun 6. Hasil tinjauan RTM Limbang mendapati sesi persekolahan berjalan lancar tanpa banyak karenah dan adegan tangisan melibatkan murid prasekolah dan tahun 1. Malahan para guru menggunakan pelbagai kaedah untuk membiasakan guru dan murid berikutan ketiadaan kelas akademik pada minggu pertama sesi persekolahan. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Sibu hari ini melancarkan kod QR untuk menjalankan survei kepuasan pelanggan perkhidmatan polis. Menurut Ketua Polis Daerah Sibu, Asisten Komisioner Zulkifli Suhaili, pelancaran kod QR ini adalah satu inisiatif pihaknya untuk menambah baik sistem kotak cadangan yang dibuat secara manual sebelum ini. ACP Zulkifli menjelaskan pendigitalan survei kepuasan pelanggan ini akan digunakan untuk menilai kepuasan pelanggan daripada segi kecekapan dan kepuasan terhadap perkhidmatan yang diterima daripada pihak polis. Di semua balai, di bahagian-bahagian kita ada bahagian trafik, kita ada bahagian jenayah, kita ada balai, 4 buah balai. Kita akan letak di tempat-tempat yang strategik di mana masyarakat diberi perkhidmatan kepada pihak polis lah. Semua benda itu akan ada. Just scan saja. Beliau ditemui pemberita selepas menghadiri sambutan Hari Polis yang ke-216 di Padang Kawat IPD Sibu yang dihadiri seramai 360 pegawai dan anggota polis. Menjelas lanjut, ACP Zulkifli memberitahu orang awam boleh membuat maklum balas berkaitan mutu perkhidmatan seperti semasa membuat laporan polis, membayar saman, siasatan atau rakaman percakapan, saringan ujian air kencing dan urusan am. Sebuah pasukan khas juga akan menilai maklum balas yang diterima itu dalam usaha melaksanakan penambahbaikan. Pada majlis sama, ACP Zulkifli turut menyerahkan sijil penghargaan kepada orang awam yang telah memberikan kerjasama erat dengan pihak PDRM. Beliau juga menyerahkan sijil penghargaan kepada beberapa pegawai dan anggota polis pada majlis itu. Peringatan Hari Polis kali ini turut disambut warga Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Sri Aman di Bandar Simanggang dengan dihadiri kira-kira 250 pegawai kanan polis, pegawai rendah, pegawai awam, pasukan Kor Kadet dan polis bantuan. Sambutan dimulai dengan kehadiran pemangku Ketua Polis Daerah Sri Aman, Deputi Superintenden Polis DSP Zuriawati Zainal Abidin pada pukul 7.46 pagi untuk menerima tabik hormat daripada pegawai pemerintah baris. Seramai 29 pegawai kanan termasuk pegawai rendah polis dan 3 ahli Persatuan Keluarga Polis (PERKEP) turut menerima sijil penghargaan pada majlis tersebut. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Miri SCP Alexan menggesa pegawai dan anggotanya terus memperkasa amanah yang dipertanggungjawabkan demi kesejahteraan rakyat. Katanya warga kerja polis hendaklah memberi perkhidmatan terbaik biarpun berbeza agama, bangsa dan kaum. Beliau berkata demikian merasmikan sambutan peringatan Hari Polis ke-216 peringkat daerah Miri
di Ibu Pejabat Polis Daerah Miri. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Limbang, Superintenden Parum Niot ditemui pemberita selepas pembarisan bersempena peringatan Hari Polis ke-216 memaklumkan bahawa statistik kes jenayah indeks merekodkan penurunan bagi tempoh Januari hingga Disember tahun 2021 dan 2022. Antara kes yang merekodkan penurunan adalah jenayah kekerasan, jenayah harta benda dan jenayah komersial. Turut hadir pada sambutan itu ialah Wali Kota Majlis Daerah Limbang, Kaunselor Sufian Muhad. Golongan belia perlu mempunyai sikap kepimpinan yang tinggi dalam mempersiapkan diri menjadi pemimpin. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Snadin, Datuk Seri Lee Kim Shun berkata, untuk menjadi seorang pemimpin, mereka harus mempunyai sikap sentiasa mengutamakan keperluan atau pandangan orang lain selain mempunyai jati diri yang tinggi. Datuk Seri Lee memberitahu seorang pemimpin juga harus turut serta dalam perancangan dan mengambil kira pandangan bawahan bagi memastikan program atau aktiviti yang dirancang dilaksanakan dengan jayanya. Beliau yang juga Menteri Pengangkutan berkata demikian ketika merasmikan Majlis Anugerah dan Penubuhan Junior Chamber International JCI Riam di Miri. Beliau dalam pada itu memuji usaha yang dianjurkan oleh JCI di Sarawak yang banyak membantu menonjolkan bakat kepimpinan dalam kalangan belia. Pada majlis tersebut, Kelvin Hee yang juga pembantu khas kepada Adun Pujut, Adam Yee dipilih menjadi Presiden baru JCI Riam bagi 2023-2024. Saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Dia di Angkasa Puri. Dia, silakan. Baik, terima kasih Ibu Ma, langsung dari Sarawak. Baik, lintas langsung dari studio RTM Terengganu hari ini melihat usaha pasukan polis membanteras penyeludupan mercun. Jadi langsung bersama rakan penyampai Muhammad Rashidi Muhammad Isa. Silakan, Shidi. Baik, terima kasih. Polis Terengganu akan membuat kawalan dan pemantauan ketat terhadap aktiviti penyeludupan serta penjualan mercun yang biasanya meningkat setiap kali menjelang perayaan. Timbalan Ketua Polis Terengganu, Datuk Wan Rukman Wan Hassan berkata, polis bersama agensi penguatkuasaan lain akan mengambil tindakan tegas terhadap isu mercun di negeri ini bagi mengelakkan kegiatan itu terus berleluasa. Pasukan khas juga telah ditubuhkan di setiap daerah bagi menangani isu terbabit sepanjang bulan Ramadan. Kita telah, seperti mana yang saya beritahu tadi, pihak KPD telah pun menubuh pasukan khas masing-masing lah untuk memantau di daerah masing-masing. Begitu juga di peringkat IPK, kita juga ada menubuhkan pasukan khas untuk memantau khususnya kesalahan-kesalahan di bawah harta ni lah. Ya, mercun. Beliau ditemui selepas perhimpunan Hari Peringatan Polis ke-216 peringkat polis kontijen Terengganu di Kuala Terengganu. Pada majlis ini, beliau turut menyampaikan CJ penghargaan kepada 59 penerima terdiri daripada orang awam, kaki tangan kerajaan dan badan bukan kerajaan. Penyampai Radio Terengganu FM, TFM, turun padang menyambut kehadiran murid ke sekolah. Ia dibuat menerusi program TFM Ceria ke Sekolah di Sekolah Kebangsaan Gong Kapas, Kuala Terengganu. Program sempena pembukaan sekolah sesi 2023-2024 turut mendapat kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu. Penolong penerbit program Nohanizah Mak Yeh berkata pembahagian cenderahati kepada pelajar terawal antara pengisian program julung kali ini. Selain dihiburkan dengan maskot Nuri Band Rakyat, pelajar juga diberi pendedahan tentang penjagaan kesihatan gigi bersama doktor dan ikon gigi. Program bertambah meriah apabila barisan penyampai radio turut memakai pakaian sekolah bagi menceriakan murid. SK Gong Kapas mempunyai 428 pelajar tahun 1 hingga 6, manakala 25 lagi merupakan pelajar prasekolah.
Terengganu FM sentiasa mengambil peluanglah, terutama sekali untuk meraihkan pelajar-pelajar, terutama sekali untuk hari pembukaan sekolah lah. Tapi kali ini kita nampak lebih meriah lagi, dan konsep kita pun sebenarnya kita menggunakan nama Terengganu FM ceria ke sekolah. Kenapa kita menggunakan ceria tu? Kita nak menggambarkan kepada pelajar-pelajar kita, murid-murid sekolah, agar mereka ceria ke sekolah. Turut hadir Timbalan Pengarah Penyiaran Negeri Noh Hafizah Idris dan Guru Besar SK Gongkapas Muhammad Fazli Othman. Dalam pada itu, menurut Pengurus Cawangan Ben Rakyat Adlan Muhammad, menerusi program pengagihan zakat, pihaknya menyumbangkan RM10,000 kepada setiap sekolah rendah dan RM15,000 untuk sekolah menengah terpilih di negeri ini. Setiap murid terpilih juga menerima secara sekali bayar RM100 seorang. Pengagihan itu dibuat setiap tahun berdasarkan kepada hubungan yang ada antara Ben Rakyat Cawangan dengan pihak sekolah, berdasarkan permohonan daripada pihak sekolah untuk golongan asnaf. Kita buat pengagihan lah. Rasanya lebih daripada 20 buah sekolah yang kita kenal pasti di Kuala Terengganu sahaja. Dan kalau secara keseluruhannya jumlahnya melebihi 1 juta lah kalau kita tengok di peringkat Terengganu. Masyarakat di negeri ini diminta mengamalkan gaya hidup sihat. Ia berikutan pesakit yang menerima rawatan berkaitan buah pinggang semakin meningkat. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Datuk Dr. Kasmani Embong berkata, setakat ini 2,168 pesakit menjalani dialisis di seluruh negeri. Jumlah pesakit bertambah berbanding 1,810 kes tahun lalu. Daripada jumlah itu, 1,813 menjalani dialisis darah manakala 405 menjalani dialisis air. Kita melihat keadaan ini sangat merisaukanlah, membimbangkan. Sebab tu kita rasa pada hari ini kita mengambil peluang, pada sambutan hari ini kita mengambil peluang untuk mewar-warkan kepada komuniti supaya ambil cakna pasal penyakit buah pinggang ini, memberi kesedaran supaya datang untuk membuat saringan awal, ataupun bila ada tanda-tanda sila datang ke premis kesihatan untuk membuat pemeriksaan bagi memastikan kita dapat kesan awal dan terus merawat dan tidak sehingga perlunya menjalani dialisis tadi. Beliau ditemui selepas merasmikan sambutan Hari Buah Pinggang Sedunia peringkat Jabatan Kesihatan Negeri di Dataran Batu Buruk, Kuala Terengganu. Pelbagai aktiviti menarik diadakan termasuk fun run, pameran serta sukaneka. Sekian laporan berita dari Terengganu, kembali semula ke Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Syidi langsung dari Terengganu. Peringatan Hari Polis yang ke-216 peringkat Ibu Pejabat Kontingen IPK Kedah di Alustar berlangsung meriah. Timbalan Ketua Polis Kedah, Datuk Rozi Syari, mewakili Ketua Polis Kedah, Datuk Wan Hassan Wan Ahmad hadir pada majlis yang berlangsung di Dataran Kawal IPK Kedah. Pada majlis ini, beliau turut menyampaikan anugerah integriti dan sijil penghargaan kepada individu yang banyak membantu dan bekerjasama mencegah jenayah. Orang ramai yang hadir turut menzahirkan rasa terima kasih kepada jasa dan khidmat anggota PDRM. Saya amat menghargai kerana pengorbanan pihak polis terhadap masyarakat dan juga negara amatlah besar. Jadi saya sebagai rakyat amat berterima kasih dengan pengorbanan yang telah diberikan kepada rakyat selama ini dalam menjaga keselamatan dan kepentingan rakyat di dalam negara. Sebenarnya sambutan Hari Polis ke-216, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Polis buat semua warga PDRM, khususnya warga Ibu Pejabat Polis Kontingen Kedah. Semoga kita warga PDRM terus memberi perkhidmatan yang terbaik ke arah komuniti yang lebih baik. Saya sebagai rakyat Malaysia mengucapkan selamat Hari Polis kepada semua warga kaki tangan Polis Malaysia, terutamanya di negeri Kedah. Bagaikan slogan polis dan masyarakat berpisah tiada.
Baik, sementara itu, peringatan Hari Polis ke-216 di Perlis berlangsung di Kangar. Sebagai menghargai kerjasama masyarakat, pelbagai pendekatan akan terus diberi perhatian oleh pengurusan PDRM Kontingen Perlis. Menurut Ketua Polis Perlis, Datuk Surina Saad, pelbagai program sudah dilaksana bersama masyarakat. Antaranya program Gerak Rahmah bersama skim rondaan sukarela dalam usaha meningkatkan pencegahan jenayah bersama komuniti. Selain program khidmat komuniti, program high profile policing serta program pencegahan jenayah dan kepolisan komuniti. Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah berkenan menyertai kayuhan Menjunjung Kasih 2022 sejauh 50 km di sekitar Kelang, Selangor. Hampir 1,000 peserta mengambil bahagian dalam program kayuhan yang diadakan secara 2 tahunan dengan kali terakhir pada 2019. Ahli Parlimen Kelang V. Gana Batirau yang turut hadir berkata, aktiviti seperti ini amat baik dan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat setempat. Dan kita perlu juga memberi fokus kepada usaha hidup sehat ini, ya, kehidupan yang sehat dan juga sentiasa bersenam dan sebagainya. So maka anda boleh nampak dengan kehadiran sendiri Raja Muda, ia memberi makna yang besar kepada program hari ini. Jarak kayuhan sejauh 50 km adalah simbolik sambutan 50 tahun Sime Darby Property selain memupuk gaya hidup sihat dan mempromosi kawasan menarik serta bersejarah di Kelang. Peserta juga menikmati pemandangan pembangunan infrastruktur yang tersusun, keindahan suasana bandar dan desa serta menikmati kawasan rekreasi Taman Bandar Bukit Raja. Baik saudara, sedikit perkembangan sukan. Sasaran pingat Malaysia pada Sukan SEA 2023 di Kemboja Mei depan akan dirombak semula. Ketua Kontingen Datuk Muhammad Nasir Ali berkata satu mesyuarat khas akan diadakan dalam masa terdekat bagi membincangkan semula jumlah sebenar sasaran pingat negara. Datuk Muhammad Nasir memaklumkan mesyuarat itu akan diadakan bersama Majlis Sukan Negara, Institut Sukan Negara dan Persatuan-Persatuan Sukan terlibat. Kita akan buat mesyuarat untuk memastikan sasaran tersebut dan kita memang bercadang atau kita bertekad untuk memastikan sasaran itu lebih baik pada tahun di Hanoi. Bila mesyuarat itu kita minta mereka beri yang saya kata realistik atau yang mereka betul-betul pasti mereka dapat, kan? Apakah the best target dengan target yang realistik dengan target yang the best target yang boleh dapat, you know? Beliau ditemui ketika meninjau persiapan atlet dan jurulatih sukan lumba berhalangan hari ini. Pelari muda pengiran Aidil Alif Hajam mengesahkan statusnya sebagai bintang dalam pembikinan apabila menjuarai acara 200 meter lelaki di Kejohanan Olahraga All Comers semalam. Atlet kelahiran Sabah itu menamatkan saingan tersebut dengan catatan 21.5 saat. Dalam acara itu, pengiran Aidil menewaskan pesaingnya dari Sarawak, Alvin Justin di tempat kedua dan pelari Johor Danish Iftihar Muhammad Roh di tempat ketiga. Dia bagaimanapun tidak berpuas hati dengan catatan yang direkodkannya pada kejohanan pertama musim ini. Itu bukan target saya. Untuk coach saya, masa yang dibagi bukan target lah. Okeylah, first season kan. Jadi tak apalah, mungkin terus kerja lebih keras lah. Sementara itu, acara lompat tinggi pula diungguli atlet Perak Ngu Jiajin yang mencatat ketinggian 1.71 meter. Dia mengatasi cabaran atlet wilayah Persekutuan Yap Shan Yi yang memenangi perak dan Chloe Ching Chin Yan dari Pulau Pinang untuk gangsa. Baik saudara, laporan itu mengakhiri berita wilayah. Terus dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM, Assalamualaikum.